Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita kembali pada pagi ini. Dan insya-Allah pagi ini kita akan baca dari surah Al-Ghashiyah, surah yang ke-88 dalam juzuk yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Alhamdulillah, puji dan syukur sekali lagi pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya sekalian alam. Dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk. Dialah Allah yang menyempurnakan ciptaannya. Dialah Allah yang telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk dimakan oleh haiwan-haiwan. Dan dialah Allah yang bertasbih memuji kepadanya sekalian yang wujud di dalam alam semesta ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah menjadikan kita sebahagian daripada mereka yang ada waktu untuk Al-Quran dan ada waktu untuk memahami kalam Tuhan. Kalau kita tahu hakikat atau nilai sebenar Quran yang kita baca, nescaya kita akan menghabiskan seluruh waktu kita untuk berdamping dengannya. Sebab apa? Sebab Al-Quran adalah kalam Allah yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada manusia. Turunnya Quran dari langit yang ketujuh sampai ke bumi menjadi panduan bagi sekalian manusia. Di dalamnya ada khabar, berita. Di dalamnya ada cerita. Di dalamnya ada perintah. Di dalamnya ada larangan, yang mana kesemua isi kandungannya bertujuan memberi kebaikan kepada manusia. Alangkah bahagianya orang yang memahami kalam Tuhan, memahami kehendak Allah Azza wa Jalla. Cuba bayang tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tahu berita masa depan. Tuan-tuan hari ni nak beli saham, tapi dah tahu dah minggu depan saham mana hak tinggi, saham mana hak turun. Nescaya tuan-tuan adalah orang paling beruntung, sebab kita akan beli barang yang kita tahu minggu depan akan naik harga. Kalau kita pula orang yang main aset hartanah, kita tahu dah mana kawasan yang nak akan dibangunkan, kawasan mana yang akan jadi kepadatan penduduk dia tinggi dan harga rumah dia akan melambung. Nescaya kita juga orang yang paling beruntung. Sebagaimana orang dulu beli 50,000, orang sekarang dah kena beli dengan 500,000. Pasal apa? Sebab itulah perkara keuntungannya andai kita tahu berita masa depan. Tiba-tiba datang Quran bawa cerita keuntungan akhirat. Tiba-tiba ada sebahagian manusia yang tidak mengendahkannya. Maka rugilah orang yang tidak berdampingan dengan Quran
dan beruntunglah orang yang bersahabat dan senantiasa membaca Al-Quran. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang berkumpul di masjid untuk membacakan Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tidak berkumpul satu kaum di dalam mana-mana rumah Allah. Apa yang dia buat waktu dia berkumpul? Yatluna kitab Allah, dia baca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mentadarus, iaitu mereka belajar Quran. Di saat mereka berkumpul membaca dan mempelajari Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa haffathumul malaikah, datang kepada mereka malaikat yang memayungi, menaungi mereka. Malaikat datang bersama dengan mereka. Kita je tak nampaknya, tapi hakikat janji Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Yang kedua, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Yang ketiga, ghashiyatuhumur rahmah, diselubungi dengan rahmat kasih sayang dari Allah. Dan lebih istimewa lagi, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, di saat dia membaca kalamullah di masjid ni, Allah Azza wa Jalla menyebut nama dia kepada para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang yang belajar Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan kita rasa rugi, jangan kita rasa segan. Datanglah ke majlis ilmu, datanglah ke majlis Al-Quran yang kadang-kadang sudah jarang dibicarakan dan sudah jarang dikupas dan dihebahkan kepada orang-orang ramai. Okey? Kadang-kadang kita nak jumpa majlis yang betul-betul baca Quran, faham Quran, payah. Mungkin ada datang satu ayat je baca, kemudian hak lain syarah dia tak ada kaitan dengan ayat yang dia baca. Kita nak berusaha memahami kalam Allah sebagaimana dia diturunkan, dan kita nak ambil faedah daripada dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini surah kita baca surah Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah ni hari pembalasan. Dinamakan hari pembalasan dengan Al-Ghashiyah bukan sekadar nama, kerana nama hari kiamat ni banyak. Maliki Yaumiddin, nama kiamat. Antara nama kiamat, hari kiamat, hari akhirat, hari Yaumuddin, Al-Ghashiyah, Al-Qari'ah, banyak nama-nama dia. Dan dia bukan sekadar nama, setiap namanya memiliki makna yang menggambarkan cerita hari kiamat tersebut. Al-Ghashiyah diambil daripada kalimah ghasya, yaghsha, yaghshan nas, hari yang mana menyelubungi sekalian manusia. Dalam arti kata yang lain, pada hari tersebut bila berlaku, tidak ada seorang pun dari manusia yang terlepas. Tidak ada seorang pun manusia boleh elak hari Al-Ghashiyah. Tak boleh dia kata, ya Allah aku mati, aku tak nak bangkit dah hari akhirat, sebagaimana ayat yang dibacakan dalam salat subuh tadi.
yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hari di mana seseorang itu melihat amalan yang dia lakukan dahulu ada di depan matanya. Hari di saat dia tengok amalan dia dibentangkan kepadanya. Wa yaqulul kafir, berkatalah orang-orang kafir pada hari tersebut, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku hanya sekadar jadi tanah. Mana mati, masuk kubur, jadi tanah, tidak dibangkitkan kembali. Nak elaknya dia daripada dihukum di hari kiamat. Tapi apakan daya, hari kiamat ni juga dikenali sebagai Al-Ghashiyah, hari yang meliputi semua manusia, sekalian makhluk. Manusia, jin, haiwan, semua akan dibangkitkan. Jadi saat itu tidak ada yang terlepas walaupun seorang. Tidak dia, tidak kita, tidak siapa-siapa. Setiap individu manusia, mukallaf, jin dan manusia akan dibangkitkan semua untuk dihisab di hari kiamat. Yang akan dihisab, dihitung, diadili, ada dosa dan ada pahala, ialah manusia dan jin. Binatang, binatang bangkit juga. Diadili juga. Tapi setelah binatang-binatang buas yang dulunya di dunia menzalimi binatang-binatang yang lain, kambing yang bertanduk, dulu atas dunia dia tanduk kambing hak tak ada tanduk. Hari akhirat dia akan dibalas, ambil tanduk kawan ni, hak tak ada tanduk jadi ada tanduk, hak ada tanduk jadi tak ada tanduk, balas balik perbuatan dia. Berlaku juga qisas di kalangan haiwan. Sampai ke tahap tu adilnya Allah. Tapi binatang setelah diqisas habis cerita. Sebab mereka bukannya mukallaf. Habis selak apa binatang tu, Allah Ta'ala pun perintahkan dia jadi tanah balik. Orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku pun jadi tanah. Jadi hari kiamat ni cerita yang berat. Kita baca apa yang Allah Ta'ala kata. Hal ataka hadithul ghashiyah. Sudahkan sampai kepadamu berita tentang hari kiamat. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Hari di mana wajah-wajah orang yang kafir pada hari itu tertunduk kerana kehinaan. Tunduk. Sebelum tu cerita surah Al-Ghashiyah ni, untuk makluman tuan-tuan yang dirahmati Allah, adalah surah yang senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat raya dan juga solat Jumaat. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, bahawa Nu'man bin Bashir menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering baca surah Al-A'la dan Al-Ghashiyah dalam solat raya dan solat Jumaat. Dalam solat raya dan solat Jumaat. Jadi peringatan kiamat tu senantiasa Nabi bagi. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari tersebut wajah-wajah ni tunduk. Wajah mana yang tunduk? Wajah orang yang kafir. Amilatun nasibah. Kerana mereka menjalankan kerja berat lagi berpenat lelah.
kerana mereka menjalankan kerja berat lagi berpenat lelah. Tasla naran hamiyah, mereka memasuki api yang sangat panas. Wal'iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Siapa ni? Amilatun nasibah, di dunia dulu kerja kuat, tapi di akhirat tasla naran hamiyah. Apa cerita ni? Dia kerja keras di dunia, tapi akhirat masuk neraka. Wajah yang tunduk ni siapa? Orang kafir. Kenapa disebut orang kafir kerja kuat? Mereka kerja keras. Sama ada kerja keras mereka untuk dunia atau sebahagiannya kerja keras untuk akhirat, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Umar Al-Khattabi radhiyallahu anhu, disebut dalam hadis, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, cerita dalam tafsir disebut Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Al-Barqani an Abi Imran Al-Jawni. Dia kata Umar Al-Khattab dia berjalan, kemudian dia sampai ke satu rumah seorang rahib. Rahib ni apa? Paderi ataupun pendeta, ahli ibadat di kalangan orang-orang Nasrani. Fanadahu ya rahib, Umar pun panggil, hei rahib. Fa ashrafa qala faja'ala Umaru yanzuru ilaihi wa yabki. Bila Umar tengok dia, bila Umar panggil, hei rahib, rahib tu pun keluar. Bila Umar tengok je rahib tu, Umar menangis. Menangis. Rahib tu kata, wahai Amirul Mukminin, kenapa menangis? Dia kata apa? Aku teringat kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dia buat kerja kuat di hari kiamat, di hari dunia, tapi hari kiamat masuk neraka. Kenapa? Buat kerja tidak seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Orang Kristian baik sungguh, rajin buat misi kemanusiaan, seluruh dunia dia pergi. Gempa bumi Indonesia dia turun, tsunami di Aceh dia turun, hantar bantuan lagi, buat ibadat dia rajin. Tapi dia buat ibadat tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut dalam tafsir, orang-orang seperti ini ialah orang yang mana berpenat lelah di dunia, tapi di akhirat kesudahannya ke neraka. Sebab tu dalam ayat surah Kahfi kita baca, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Hendakkah aku khabarkan orang yang paling rugi dalam amalan dia? Siapa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang mana dia beramal di dunia, dia sangka dia buat baik, tapi di hari akhirat dia bukan buat satu pun amal baik. Alladzina dhalla sa'yuhum, dia sesat dalam hidup dia di dunia, tapi dia sangka dia berbuat baik. Apa akan berlaku bila mereka masuk neraka? Tusqa min ainin aniyah, mereka diberi minum daripada mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari,
tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Pohon duri ni pohon macam mana? Dari' ni sejenis pohon, batang dia pun penuh dengan duri, sehingga binatang pun tak makan pokok ni. Dikenali juga oleh orang-orang Hijaz, nama dia Asyubruk. Waktu basah dikenali syubruk, waktu kering dikenali sebagai dari'. Waktu basah ni, waktu hidup binatang pun tak makan, waktu kering dia jadi racun. Ni pohon ni di Arab sejenis pohon. Kalau kita tengok dekat padang pasir, ada pokok tengah-tengah padang pasir kering, penuh dengan duri, buah-buah, batang-batang dia pun duri. Kalau kita kat pokok kita, kalau apa, duri semalu, tahu pokok duri semalu tu kan, kalau kita kena duri, tapi dia besar lagi, kasar, dia punya batang-batang dia kasar, penuh dengan duri, macam pokok semalu tapi lebih besar daripada tu. Bayangkan kalau kita lalu terpijak pokok daun semalu tu, kita pijak daun tu terkatuk, tapi batang dia menyakitkan. Bayangkan pokok semalu tu besar, batang-batang dia pun besar. Itulah dia makanannya ahli neraka. Hak kita terpijak pun sakit, tiba-tiba dia masukkan dalam perut mereka. Binatang pun tak makan pokok ni. Di tanah Arab, binatang pun tak makan. Itulah dia makanan ahli neraka. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan kelaparan. Memang tentu dah bila makan pokok tu, makan pun tak gemuk, hak lapar pun tak hilang. Itu satu kumpulan. Kumpulan yang kedua, wujuhun yawma idzin na'imah. Wajah pada hari tersebut juga berseri-seri. Wajah siapa yang berseri-seri? Wajah orang yang beriman. Wajah orang yang beriman. Semalam surah Al-A'la pun kita cerita dah, bagaimana orang yang dengan peringatan Allah, ada yang terima, ada yang berpaling daripadanya. Wa dzakir, apa tu? Fa inna fa'adzik sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang ambil peringatan, orang yang takut kepada Allah. Orang yang tak ambil peringatan adalah orang yang celaka di akhirat. Sebab manusia tidak ada pilihan yang ketiga baginya. Jadi kalau tak masuk neraka, satu tempat lagi, dua tempat je. Jadi neraka, dengar dah cerita tadi. Yang kedua, wujuhun yawma idzin na'imah. Na'imah ialah berseri-seri. Wajah siapa yang berseri-seri pula? Ialah orang yang beriman kepada Allah dan mendapat kebaikan di hari akhirat. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Yang redha dengan balasan usahanya yang baik yang telah dilakukannya di dunia. Bapa berseri-seri? Sebab bila dia tengok amalan-amalan dia rasa bahagia dan dia rasa seronok. Macam orang dapat CJ, keputusan SPM, keluar dapat 10A, pegang juga selip rasa tu, pegang balik rumah, wajah berseri-seri. Berapa dapat? 10A. Kalau hak dapat 10F, fail berlaku. Nak balik rumah pun takut. Balik rumah tunduk. Tu baru rumah. Hari kiamat tak tahulah lagu mana, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Orang yang dapat kitab tangan kiri takut. Orang yang dia dapat kitab tangan kanan
berseri-seri. Pasal apa? Dia redha dengan apa yang telah dia lakukan dan dia rasa seronok dengan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ni apa keadaan dia? Fi jannatin 'aliyah, mereka berada di dalam syurga yang tinggi. Syurga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia. Duduk dalam syurga tak ada benda perkataan sia-sia, maki hamun ko, caci maki ko, celaan apa, semua benda yang sia-sia tak ada dalam syurga. Tak ada dah kita dengar sakit telinga, tak ada. La tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Ada mata air yang mengalir. Bila disebut mata air ni dalam syurga ni dipanggil ismul jins. Dia sebut satu tapi merujuk kepada jenisnya. Bererti dalam syurga adanya keluar mata air, banyak mata air. Dan dalam satu hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anharul jannah tafajjaru min tahti tilal atau tahti jibalil misk. Mata air syurga keluar daripada bukit-bukit kasturi. Keluar mata air syurga daripada bukit kasturi. Indahnya dan sedapnya. Malah mata air syurga ni kalau kita baca surah Al-Insan, dia keluar di mana yang kita nak suruh dia keluar. Berasa nak minum mata air syurga, keluar terpancar mata air syurga. Itu nikmatnya. Fiha sururun marfu'ah, di dalamnya juga ada pelamin-pelamin yang ditinggikan. Pelamin yang ditinggikan ay 'aliyatun na'imatun katsiratul al-furush. Di dalamnya banyak pelamin-pelamin yang tinggi, apa tu? Bumbungnya. Jenis pelamin yang tinggi, sehingga disebut alaihal hurul hin, di atas pelamin itu adanya para bidadari. Qalu, mereka berkata, fa idza arada waliyullah, apabila seorang kekasih Allah berkehendak untuk duduk di atas pelamin tersebut, tawadha'at lahu, pelamin yang tinggi itu akan turun merendah untuk dia turun, untuk dia duduk, kemudian dia naik ke atas. Lagu mana kita tak tahu. Pelamin yang mana bila kita nak duduk dia turun, kemudian kita duduk dia naik balik ke atas. Kemudian dalam syurga lagi, wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas minuman yang tersedia, wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal yang tersusun untuk mereka berbaring atau bersandar, wa zarabiyyu mabthuthah, dan serta permaidani-permaidani yang terhampar. Ini baru sebahagian daripada nikmat syurga yang Allah Ta'ala sebut. Lalu setelah Allah Ta'ala sebut keadaan manusia di hari akhirat, Allah kembalikan cerita mereka ke dunia. Ni mula-mula ayat surah ni cerita akhirat. Tapi akhirat ni bukan sekadar cerita. Untuk sampai hari akhirat, kita mesti lalu dulu kehidupan dunia. Sebab tu kehidupan dunia ni dikenali sebagai ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni adalah tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Hari ni kita tanam,
esok kita tuai. Jadi siapa pun hari akhirat dia nak dapat kebaikan, dia akan dilihat kepada bagaimana sifat dia bercucuk tanam di dunia, barulah dia boleh tengok hasilnya di akhirat. Oleh kerana itu Allah cerita akhirat, lalu dia cerita dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Maka tidakkah mereka memerhatikan kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan? Wa ila as-samai kaifa rufi'at. Tengok pula kepada langit, bagaimana dia diangkat. Wa ila al-jibali kaifa nusibat. Cuba tengok kepada gunung, bagaimana dia dipasak dan ditetapkan tempat dia. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tengok kepada bumi, bagaimana dia dihamparkan. Sebab apa Allah Ta'ala suruh tengok? Supaya ingat kepada pencipta semua kejadian yang hebat. Unta ni hebat dah? Hebat. Macam mana? Hebat dia macam-macam. Dengan mata dia, dengan bonggol dia, dengan tapak kaki dia, dengan jarak perjalanan dia. Even dia boleh rentas padang pasir, ribut pasir pun ada. Dia ada 2 kelopak boleh tutup, 1 kelopak masih lagi nampak perjalanan dia. Boleh berjalan, tukar lemak di atas air, atas belakang dia, tukar jadi air, boleh berjalan berhari-hari tanpa minum. Ajaib kejadian dia, unta dia. Allah Ta'ala suruh tengok supaya kagum dengan unta ke dah? Kan? Unta tu hebat. Yang kita kena kagum ialah pencipta. Langit hebat tak? Hebat, tinggi. Kita dulu tak rajin tengok langit lah ni boleh naik kapal terbang. Tengok atas, awannya, bintangnya, bulannya, matahari, semua alam semesta. Macam-macam dah orang explore. Hebat tak? Hebat. Yang hebat siapa? Langit ke pencipta dia? Penciptanya. Gunung besar tak? Besar. Ada macam-macam jenis gunung. Gunung batu, gunung tanah, warna macam-macam pula. Hebatnya dia. Semua ni makhluk yang hebat. Tapi yang lebih hebat ialah penciptanya. Bumi yang dihampar pun lagu tu juga. Yang hebatnya siapa? Penciptanya. Kita pergi jalan mana? Pergi Switzerland, tengok cantiknya Switzerland. Pergi di Sweden, tengok cantiknya pergi Sweden. Pergi mana lagi? Pergi Europe ni, pergi Amerika lagi, pergi Jepun pula, pergi macam-macam melancong. Pergi China lagi, Australia lah, macam-macam tempat kita tengok. Mengagumkan. Tapi kita ambil gambar, hebatnya, cantiknya. Kita lupa kata Masya Allah, kerana yang penciptanya lebih hebat daripada itu. Jadi Allah Ta'ala suruh ni supaya apa? Supaya kita ingat kepada penciptanya. Sebab tu orang beriman, sifat orang yang beriman kepada Allah, bila dia tengok sesuatu keagungan, apapun keagungan di alam ini, dia akan puji pencipta. Bila kita tengok budak kecil kan, budak kecil, comelnya dia, kita pun puji-puji dia. Lama-lama puji kena ain budak tu. Tahu ain, penyakit ain. Sebab kita duk puji, kita duk pandang dengan cantik dan kita lupa nak cakap Masya Allah. Kita lupa nak puji Tuhan yang mencipta keindahan tersebut. Hanya orang puji makhluk, dia lupa kepada pencipta. Bila Allah Ta'ala sebut benda-benda ni, kerana apa? Kerana semua manusia secara hakikinya, dia tengok semua ni, dia tahu di sebalik semua ni, fitrah dia kata ada pencipta. Seorang sahabat Nabi, nama dia Dhimam bin Tha'labah. Sahabat Nabi ni nama apa? Dhimam bin Tha'labah. Dhimam bin Tha'labah ni, dia orang Badui. Orang Badui duduk kampung. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Dia kata sahabat ni, dia dulu kalau nak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia segan. Sahabat dulu kalau benda tak penting tak tanya Nabi. Dia tak ada kata benda hak sia-sia dia nak disembang dengan Nabi, tak. Sebab Nabi bila cakap wahyu. Jadi pada sahabat ni, kata Anas bin Malik, kami aku panggil tak tanya Nabi kalau benda hak biasa-biasa. Dan kami suka kalau tiba-tiba ada orang kampung ke orang badui datang tanya kepada Nabi soalan basic-basic hak kita segan nak tanya. Boleh faham tak? Lalu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ni, dia kata, Anas kata kami suka kalau orang tu tanya kami pun dengar je jawapan tu. Satu hari datang seorang badui. Badui ni orang kampung. Nama dia Dhimam bin Tha'labah. Badui ni tanya, "Ya Muhammad, hei Muhammad, telah datang urusan kamu kepada kami. Dia mendakwa Allah telah mengutuskan kamu." Nabi kata, "Ya." Lepas tu Dhimam tanya lagi Nabi, "Siapa cipta langit ni?" Nabi kata, "Allah." "Siapa cipta bumi ni?" Nabi kata, "Allah." "Siapa ciptakan gunung?" Nabi kata, "Allah." Lalu Dhimam kata, "Demi Allah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi dan menciptakan gunung, aku bertanya kepadamu, apa benar Allah yang utuskan kamu?" Nabi kata, "Benar." Lepas tu dia tanya lagi, "Apa benar utusan kamu bagi tahu kami kena salat 5 waktu sehari semalam?" Nabi kata, "Benar." "Apa benar utusan kamu kata kami kena bayar zakat?" Nabi kata, "Benar." "Apa benar utusan kamu kata kami kena puasa sebulan Ramadan dalam setahun?" Nabi kata, "Benar." Dia tanya lagi, "Apa benar kami kena buat haji kalau kami mampu?" Nabi kata, "Benar." Lalu dia kata apa? "Demi Allah yang telah mengutuskan kamu dengan kebenaran, aku tidak akan tambah apa yang engkau perintahkan dan aku tidak akan kurangkan apa yang engkau perintahkan." Maknanya aku buat sama seperti yang kamu kata, tak lebih tak kurang. Lepas tu sahabat ni, hak dia tanya ni pun pergi. Anas bin Malik cerita, setelah sahabat tadi yang bertanya tu pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "In sadaq la yadkhulannal jannah." Kalau dia betul seperti mana dia kata, makna dia nak buat hak Nabi suruh tadi, tak tambah tak kurang, solat fardu je 5 waktu sehari, puasa Ramadan dia wajib yang setahun, tak ada sunat-sunat, zakat pun hak wajib je, kalau buat haji hak tu je dia mampu. Dia kata tak tambah tak kurang, kalau dia betul buat macam tu, dia akan masuk syurga, kata Nabi. Waktu kita, sebab saya sebut baru ni, kita ni kalau jaga yang fardu, itulah yang Allah Ta'ala paling suka. Kalau tak tambah yang sunat sebagaimana sahabat ni, insya-Allah dah selamat di hari akhirat. Tapi yang lebih istimewa bila kita tambah lagi dengan amalan-amalan yang sunat, itulah yang lebih baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kejadian-kejadian alam yang hebat ini, tujuan dia supaya kita ni rasa kagum dengan pencipta, dan bukan sekadar kagum, kita tunduk mengabdikan diri kepadanya. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, "Fadzakkir innama anta mudzakkir." Maka berilah peringatan, kerana engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir,
engkau bukanlah orang yang berkuasa ke atas mereka. Yakni Nabi tak boleh paksa pun mereka menerima ajaran Islam. Nabi hanya sampaikanlah saja. Beriman tidak mereka, itu hidayah dari Allah. Illa man tawalla wa kafar. Sebaliknya, siapa yang berpaling daripada kebenaran dan kafir, fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang paling besar. Kemudian Allah menegaskan, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Tak apalah wahai Muhammad kalau kamu bagi tahu mereka berpaling dan kufur. Kufur ni makna tolak atau derhaka kepada apa yang Nabi SAW sebut. Kalau mereka berpaling dan kufur, Allah yang akan azab. Allah yang akan azab mereka. Inna ilaina iyabahum, jangan bimbanglah sebab mereka tu akan kembali kepada kami, kata Allah. Dia jahat-jahat, sejahat-jahat manusia, dia nak gimana? Dia jadi manusia paling zalim, dia nak gimana? Tak ada orang yang akan terlepas, semuanya akan kembali. Dia nak gimana? Kita nak bawa mana kesombongan, kita nak bawa mana kezaliman, kita nak bawa gimana bengisnya sifat maksiat, sifat kufur, nak bawa gimana? Semua orang bawa bekalan masing-masing dan semua orang akan pergi kembali kepada Allah. Orang kafir yang lawan Nabi, gimana akhir sekali jumpa Nabi di akhirat? Musuh-musuh Islam selama ni lawan Islam, kata macam-macam kepada Islam, lagi mana dia akan jumpa akhirat nanti. Di saat itu barulah dia sedar selama ni dia seorang yang sangat-sangat rugi. Kalau kita baca Quran, kita akan dapati macam-macam Allah Ta'ala sebut penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat. Adalah nanti bila sampai waktu kita baca tafsir, kita akan jumpa ayat itu. Bila kembali kepada Allah, apa jadi? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Bila dah sampai hari akhirat, mereka akan dihitung hisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada masa tu bukan lagi kita yang kata kita baik. Lah ni sedaklah kita kata kita betul, kita kata kita baik, kita kata macam-macam. Orang kafir pun kata dia betul, dia kata, siapa ada kata tak boleh kata Islam je agama yang betul, tak boleh kata orang lain salah, kita je betul, macam seolah-olah sombong. Oi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan kita yang kata hanya Islam agama yang betul, bukan kita yang kata. Allah pemilik alam semesta ni yang kata, inna dina indallahi Islam. Bila kita kembali kepada Allah, orang kafir yang selama ni kata dia betul, hari akhirat akan berhukum dengan siapa? Dengan Allah juga. Jadi hari ini untuk kita kata betul atau salah, jangan guna neraca kita. Kalau kita guna hawa nafsu kita, parah kita akhirat nanti. Untuk kata betul ataupun tidak, hari ini kita guna neraca Allah. Apa yang Allah Ta'ala kata betul, kita kata betul. Apa yang Allah Ta'ala kata salah, kita kata salah. Supaya bila sampai hari akhirat, kita menghadap Allah, kita selamat. Sebab kita buat benda yang betul seperti mana Allah kata betul. Kita tinggalkan benda tak betul seperti mana Allah kata tak betul. Lalu kita sampai hari akhirat menghadap Allah, kita kata kami atas dunia sami'na wa ata'na. Tapi kita kata betul, Allah Ta'ala tak kata. Sampai hari akhirat kita nak jawab gana dengan Allah. Betul, Allah Ta'ala kata. Siapa kata betul? Ada orang kata, dia ambil hujah, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi jangan ganggu.
Semua agama ni sama je, yang penting kita baik. La ilaha illallah. Allah tak kata lagi tu. Lakum dinukum waliyadin, maknanya aku berlepas diri daripada agamamu. Aku hanya nak buat seperti mana yang Allah perintahkan. Itulah maksud sebenar. Lakum dinukum waliyadin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, dan semoga Allah taala menjaga kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada ayat pada hari ini. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.